Bertemu kembali dalam cerita di sebalik berita. Baik, kita bercakap berkenaan dengan semua pihak perlu memainkan peranan dalam persekitaran yang agak mencabar ini. Bukan pasca, sewaktu penularan COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP yang masih kita lalui. Sebentar tadi kita berbincang berkenaan dengan keperluan untuk ibu bapa dan murid-murid sebelum ini melakukan pengajian dan juga pengajaran dan pembelajaran dari rumah atau PDPR sebelum sekolah dibuka baru-baru ini. Tetapi kita mahu bincangkan pula dalam segmen kedua ini peranan majikan dalam memastikan pekerja mereka selamat daripada penularan COVID-19 kerana kluster-kluster di tempat kerja adalah salah satu punca terbesar penyumbang utama peningkatan kes harian baru. Dan ini khasnya penting dalam sektor perbuatan dan juga sektor perkilangan di mana kebanyakan pekerja-pekerja diletakkan di dalam hostel dan asrama, tidak mempunyai sebarang penjarakan fizikal yang sihat antara mereka. Mereka bergaul dan melakukan pelbagai aktiviti bersama. Tapi mereka tidak mempunyai pilihan kerana itu sahajalah tempat kediaman yang diberikan kepada mereka. Khasnya bagi pekerja-pekerja warga asing yang tidak mempunyai rumah sendiri di Malaysia. Dan setelah tadi, Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim mengetuai operasi Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja atau Akta 446 untuk meneliti sama ada majikan-majikan di Kedah, khasnya di Kulim tadi, mematuhi semua syarat yang diletakkan oleh kerajaan untuk menyediakan persekitaran tempat tinggal yang selamat untuk pekerja mereka. Abdul Hadi Awang ada ikut sama, Wakil Asra Awani kami di Kedah. Hadi, dengar cerita dapatan dan pemerhatiannya tidak begitu memuaskan. Apa yang dijumpai di sana, Hadi? Okey, sebenarnya Luqman, hari ini kami ditugaskan untuk ke Kulim iaitu daerah paling selatan di negeri Kedah ini bagi meninjau satu operasi berkenaan dengan Akta 446 ataupun lebih dikenali sebagai nama penuhnya Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Dan bagaimana kami ke Kulim hari ini sebenarnya adalah berpunca daripada terdapatnya laporan semalam bahawa 294 majikan di Kedah dikesan melakukan kesalahan tidak menyediakan penginapan yang kondusif dan selesa kepada pekerja masing-masing. Itu catatan yang dicatatkan bermula pada 1 Februari. Itu menunjukkan bahawa betapa banyaknya majikan yang tidak mematuhi Akta 446 ini yang berkemungkinan menjejaskan ataupun memberi kesan kepada pekerja-pekerja terutama melibatkan tempoh pandemik COVID-19 melibatkan kluster-kluster di tempat kerja itu sendiri. Dan setibanya di Kulim tadi, kami meninjau beberapa lokasi yang mana menjadi tempat tinggal para pekerja dan kami ada masuk di satu rumah pertama itu. Rumah pertama itu rumah 2 tingkat yang tinggal dalam rumah itu adalah pekerja-pekerja warga negara asing, kebanyakannya seramai lebih 30 orang. Di dalam satu bilik itu ada sehingga 8 ke 10 orang di mana kawasan dapur itu dilihat memang kawasan seperti kedai-kedai mamak dan sebagainya. Memang penuh periuk dan sebagainya, alatan masak dan sebagainya tidak berada dalam keadaan tersusun. Baliknya mereka dibiarkan tinggal dalam kawasan itu. Itu yang ditekankan dalam operasi kali ini. Itu yang dicari sebenarnya bagi mengelakkan penularan dalam kalangan pekerja-pekerja terutama warga negara asing, pekerja-pekerja sektor perkilangan dan sebagainya, tidak berlaku penularan COVID dalam kalangan mereka. Dan ketika temu bual dalam sidang media itu lagi, Datuk Awang Hashim ada menjelaskan bahawa setakat ini bermula 1 Februari lalu 317 kertas siasatan telah dibuka yang mana 3,652 majikan telah diperiksa sepanjang bulan ini yang melibatkan 29,042 unit penginapan pekerja. Itu menggambarkan jumlah yang banyak jika dibandingkan di seluruh kawasan di seluruh Malaysia ini. Dan tadi saya sempat juga menemu bual beberapa orang pekerja yang masih tinggal dalam itu. Ada kebanyakan, ada yang sudah bekerja, ada yang tinggal di dalam rumah itu sendiri. Mereka menjelaskan bahawa di dalam satu bilik berkeluasan 10 kali 10, tinggal 9 orang dalam bilik itu. Memang pack jika dibandingkan katil, ada yang 2 tingkat, ada yang 1 tingkat. Katil kebanyakan dibuat pada kayu dan tidak sesuai untuk didiami dengan kuantiti individu yang ramai di dalam bilik itu. Dan jelas mereka turut membayar sewa itu sebanyak RM80 sebulan, ditolak gaji mereka. Gaji mereka dianggarkan sekitar RM1,500
cara perawatannya ditolak RM50 sebulan dan beberapa charge lain menjadikan gaji mereka sebenarnya jika ditolak bersih RM1,100 saja. Itu antara temubual yang saya dapati di rumah pertama. Dan jika kita boleh dengarkan antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan majikan ketika pemeriksaan tadi, kita dengarkan antara yang dijelaskan Timbalan Menteri Semua Manusia, Datuk Awang Hashim. Ya. Memang tak comply tadi. Memang tak comply SOP yang telah kita beri garis panduan kepada para majikan. Contohnya macam tempat makan, tempat dining dijadikan tempat tidur. Memang tak boleh. Tempat ruang tamu untuk kita rekreasi, untuk kita santai, berbincang selepas kita stres bekerja apa semua. Para pekerja kita nak bincang, nak bersembang, nak apa, dijadikan tempat tidur. Memang tak boleh lah. Tak sepatutnya begitu. Okey, dalam sidang media itu lagi juga Datuk Awang Hashim juga ditanya mengenai soalan meminta akta ini, akta 446 ini ditangguhkan selama setahun ini, terutama dalam sektor pembinaan. Dan jelas beliau akta ini sebenarnya tidak boleh ditangguhkan dalam tempoh jangka masa yang lama, memandangkan penularan kluster di tempat kerja ini menjadi punca kepada peningkatan kes-kes terbanyak di negara kita setakat ini. Dan jika kita boleh dengarkan dahulu antara petikan yang selepas soalan yang saya tanyakan sebentar tadi. Ordinan dilaksanakan sebab COVID-19. Jadi memang semua terkesan di segi kewangan dan semua sektor terkesan. Jadi kalau sektor construction minta kerana terkesan di segi sektor kewangan ini, kita rasa kita tak boleh pertimbangkan lagi lah buat masalah. Kita akan teruskan perbincangan dan dengan masa sekarang ni, selagi tidak ada keputusan, kita akan teruskan Akta 446 ni. Itu saja yang saya boleh jawab, sebab Akta 446 ni adalah akta untuk kita nak melihat di segi. Jadi dalam keadaan ini kita minta kerjasama daripada semua pihak buat masa ini, termasuk kita laksanakan ordinan darurat ini juga untuk kita berdepan dengan satu musuh yang tidak nampak. Jadi kita minta semua pihak memberi kerjasama, semua sektor juga memberi kerjasama. Okey, ini adalah susulan tuntutan dan juga permintaan daripada beberapa persatuan dalam syarikat pembinaan yang terdiri daripada 6. Ini kenyataan yang mereka kongsikan semalam. Antara lain, persatuan ini ataupun kenyataan ini dikeluarkan bersama oleh Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia, Persatuan Kontraktor India dan beberapa persatuan lagi. Dan kenyataan ini dalam bahasa Inggeris, tapi intipatinya adalah mengatakan bahawa walaupun syarikat-syarikat pembinaan ini memuji inisiatif kerajaan untuk memastikan keselamatan kediaman dalam kalangan pekerja dan juga pekerja asing, apa yang diminta oleh mereka melalui Akta 446 ini tidak mengambil kira keadaan ekonomi yang mencabar sekarang dan juga keadaan keuangan yang menekan untuk syarikat-syarikat ini. Dan ia juga menyatakan bahawa syarikat perlu menanggung kos sehingga RM270 bagi setiap pekerja dan intipatinya adalah mereka mengatakan bahawa mereka tidak mampu untuk melakukan sedemikian. Khasnya selepas tahun berdepan, prestasi keuangan yang agak tertekan dan juga situasi ekonomi yang agak mencabar dia. Ini adalah reaksi yang diberikan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia. Inilah isunya. Adakah wartawan dan juga Hadi sempat bertanya kepada Timbalan Menteri Sumber Manusia tadi berkenaan dengan sama ada keputusan yang dibuat dalam Akta 446 ini untuk memastikan dan mewajibkan syarikat-syarikat pembinaan menyediakan keadaan kediaman yang kondusif dan selamat untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Walaupun itu adalah satu langkah yang perlu, tapi adakah mereka juga mengambil pandangan syarikat-syarikat ini? Adakah mereka mencari keseimbangan antara keperluan untuk menjaga kesihatan dan nyawa dan juga keupayaan keuangan syarikat-syarikat ini? Hadi. Okey, Luqman, sebenarnya saya akan tanyakan juga tadi, adakah akan ada perbincangan selepas ini bersama syarikat-syarikat itu bila menjelaskan bahawa KSM ataupun Kementerian Sumber Manusia secara terbuka terhadap mana-mana penangan atau pendapat. Namun ketika ini, dalam tempoh sukar ketika ini, dalam nak memutuskan rantaian COVID ketika ini, perkara yang paling perlu adalah kita perlu menyelesaikan apa yang sepatutnya diselesaikan. Jelas Timbalan Menteri tadi, iaitu dengan mengekalkan status ataupun mengekalkan penguatkuasaan Akta
446 itu sendiri dalam memastikan seperti saya katakan tadi, bukan saja di tempat kediaman, malah di lokasi-lokasi kilang. Dan tadi ada juga dibuat tinjauan, ada juga dalam kalangan pekerja yang tidak mematuhi SOP, terutamanya berada dalam kawasan kilang dalam jarak yang dekat dan sebagainya. Mesin-mesin ataupun alatan dibiarkan dibuka beroperasi tanpa ada individu yang boleh membahayakan keselamatan. Bukan sahaja pekerja-pekerja itu sendiri, malah staf-staf yang berulang-alik meninjau ataupun kita panggil supervisor membahayakan keselamatan banyak pihak. Itu antara yang ditekankan tadi. Dan seperti yang Luqman tanyakan tadi, sudah pastinya seperti yang saya katakan, memang kerajaan sentiasa terbuka untuk menerima mana-mana pandangan. Tapi ketika ini apa yang paling perlu dilakukan adalah untuk mengekalkan penguasaan Akta 446 itu sendiri, Luqman. Dan kenyataan ini juga menyebut majikan dalam mana-mana sektor, tetapi khasnya yang terkesan kita lihat adalah sektor pembinaan dan syarikat-syarikat pembinaan. Mereka boleh didenda RM200,000 ataupun dipenjarakan sehingga 3 tahun apabila mereka tidak menyediakan, apabila mereka tidak patuh dengan Akta 446 ini, yang antara lain intipatinya adalah untuk menyediakan kediaman yang selamat. Tapi berdasarkan tinjauan Hadi sendiri di kawasan berdekatan di situ, di Kulim, di Gurun dan di Alor di sekitar Kedah, apa yang Hadi dapati berkenaan dengan keadaan hostel, keadaan asrama yang disediakan oleh syarikat-syarikat, khasnya syarikat-syarikat pembuatan, kilang-kilang di serata negeri itu? Adakah keadaannya memuaskan ataupun tidak selain daripada apa yang kita lihat tadi? Selanjutnya nak cakap memuaskan tu tak sangat memuaskan, tidak memuaskan tu tidaklah seteruk yang mana yang kita boleh katakan seperti yang tular sebelum ini. Namun jika dilihat, antara kesalahan lain yang dilakukan oleh majikan-majikan ini juga menempatkan pekerja berlainan jantina di dalam satu bilik ataupun satu kediaman. Itu antara kesalahan yang dikesan oleh pihak Jabatan Tenaga Kerja yang memungkinkan sebarang perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, bukan saja dari segi penularan COVID, malah perkara seperti jenayah dan sebagainya mungkin boleh berlaku dengan tindakan sedemikian. Dan sudah pastinya jika majikan-majikan semua mengambil patuh terhadap akta-akta ini, jelas Timbalan Menteri tadi, sudah pastinya bukan sahaja pelbagai kes-kes COVID-19 berpunca pada kilang itu dapat diselesaikan, malah sektor-sektor ekonomi perkilangan sebenarnya sudah boleh pulih lebih awal berbanding apa yang kita jangkakan untuk pulih sebelum-sebelum ini dalam tempoh masa yang dijangkakan sebelum ini, Rahman. Baik Hadi, penting untuk kita, walaupun kita menyambut baik usaha-usaha kerajaan untuk melakukan segala yang termampu dan mewajibkan semua pihak melakukan segala yang mereka mampu untuk mengelakkan penularan COVID-19, kemunculan gelombang dan kluster baru dan sebagainya. Penting juga kita sebagai media untuk mengambil perspektif yang seimbang antara semua pihak. Kita alu-alukan langkah kerajaan, tapi kita juga perlu memastikan kita mendengari perspektif syarikat-syarikat majikan dan juga syarikat pembinaan dan sebagainya berkenaan dengan apa cabaran yang mereka hadapi untuk mematuhi SOP-SOP baru ini. Adakah Hadi sempat menemubual sebagai contoh pengurus syarikat yang terlibat dalam operasi tadi dan mendapatkan perspektif mereka, apa cabaran mereka untuk mematuhi Akta 446 ini, menyediakan tempat tinggal, keadaan persekitaran, kediaman yang selamat untuk pekerja? Adakah mereka, kerana ada majikan yang mahu patuh tapi mereka tidak mampu untuk patuh, adakah kita mendapat sisi ini daripada cerita ini, sisi majikan? Okey, Irman, sebenarnya tadi yang dibenarkan masuk ke dalam kawasan kilang ataupun kawasan perumahan itu sebenarnya adalah hanya satu agensi, satu individu saja dibenarkan masuk. Namun untuk mendapatkan bahagian ini, saya ada juga meminta komen daripada pengurusi koperasi Pekan Rabu, di mana di dalam itu terlibat juga peniaga-peniaga, bukan saja dari sektor kilang lah, peniaga-peniaga, peniaga sambilan dan sebagainya. Mereka maklumkan bahawa mereka bukan saja berdepan dengan tempoh sukar ketika ini dalam memastikan keselamatan, ada kalangan mereka yang diwajibkan untuk melaksanakan swab test sebenarnya untuk semata-mata untuk berniaga, dan pulangan daripada itu tidak dapat pulangan modal daripada apa yang dilakukan membayar swab test dan sebagainya dalam memastikan kesihatan berada dalam keadaan baik. Dan mereka menjelaskan ada juga inisiatif yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu terutama kerajaan negeri melalui beberapa agensi, ufuk dan sebagainya. Namun ianya masih belum memberi kesan besar kepada peniaga untuk mereka pulih seperti sebelum-sebelum ini, dan sudah pastinya mereka berharap agar satu perkara yang dapat memihak kepada kedua-dua pihak ataupun kita sebut sebagai win-win situation dapat dilaksanakan kerajaan dalam
mensejahterakan rakyat dan juga dalam masa yang sama dapat mengukuhkan ataupun mengelakkan penularan COVID-19 itu meningkat dalam masa terdekat, Luqman. Baik, terima kasih Abdul Hadi Awang, Wakil Sarawak Wani Kedah. Kita lalukan semua inisiatif yang kerajaan ambil dan semua pihak ambil untuk memastikan kita semua selamat dan masyarakat dilindungi, mengambil semua inisiatif untuk memastikan tiada penularan lanjut COVID-19. Tapi kita juga perlu seimbang dan kita perlu lihat dan mengambil kira perspektif semua pihak. Jikalau gergasi seperti Petronas boleh mencatatkan kejatuhan 78% keuntungan selepas cukai, apa pula dengan syarikat-syarikat sederhana dan juga kecil ini? Adakah mereka juga menghadapi kesukaran dari segi keuangan untuk memastikan mereka boleh mematuhi semua SOP yang ditetapkan oleh kerajaan? Kita berharap dialog antara semua pihak dapat diteruskan untuk memastikan kita mencapai pencapaian menang-menang untuk semua. Matlamat hujungnya adalah untuk memastikan semua kita selamat dengan apa cara sekalipun dan semua pihak perlu memainkan peranan, termasuk kami di media ini. Terima kasih kerana menonton cerita pada hari ini. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.